Bukan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kita dengan nikmat Islam dan iman. Moga dua nikmat yang besar ini berkekalan dalam diri kita sehingga saat kita dijemput untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menghimpunkan kita sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan majlis kita dipayungi rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan masa dan tenaga serta kehadiran kita ke majlis-majlis ilmu menjadi amal soleh bagi diri kita dan dipermudahkan dengan sebabnya jalan kita menuju ke syurganya kelak. Allahumma amin, Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi kita sambung pengajian tafsir yang mana kita telah pun selesai pada sesi tafsir yang lalu pada surah Al-Ikhlas. Jadi pada malam ini kita akan lihat surah yang baru sebelum suratul Ikhlas, iaitulah surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab. Suratul Lahab. Al-Lahab. Nama suratul Lahab sebagaimana yang kita biasa tahu datang daripada kalimah Lahab, Abu Lahab. Dalam ayat yang pertama dalam surah ini, tabbat yada abi Lahab. Jadi daripada situ datangnya nama surah ini Al-Lahab. Sebahagian para ulama menyebutkan ada nama lain bagi surah ini, iaitu namanya Suratul Masad. Suratul Masad iaitu daripada ayat yang terakhir, yang kelima, iaitu fi jidha hablum mim masad. Maka daripada situ diambil nama Suratul Al-Masad. Suratul Lahab ataupun Suratul Masad adalah surah Makkiyah dengan sepakat para ulama tafsir, kerana kejadian ini berlaku di Makkah. Kejadian yang berlaku di antara Nabi SAW dan juga Abu Lahab berlaku di Makkah. Maka surah ini turun di Makkah atau antara surah Makkiyah, 5 ayat sahaja. Jadi kita mulakan insya-Allah dengan membaca 5 ayat daripada surah Al-Lahab insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tabbat yada ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Baik, terjemahannya tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia memang celaka dan rugi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta bendanya dan apa yang dia usahakan tidak sedikit pun memberi faedah. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk dalam api neraka yang bergejolak ataupun bergelojak. Wa ma'atuhu hammalatal hatab, dan begitu juga isterinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Fi jidha hablum min masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, surah ini antara surah yang masyhur, kita semua hafal, dan surah ini juga turun dengan sebab suatu kejadian yang berlaku di antara Nabi SAW dengan Abu Lahab. Abu Lahab ataupun namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kisahnya yang sebagaimana kita biasa dengar, kisahnya apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah kepada Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Kita tahu dalam peringkat-peringkat dakwah Rasulullah, ada peringkat dakwah secara sembunyi, iaitu di kalangan ahli keluarga. Kemudian Allah perintahkan Nabi untuk keluar menyeru suku-suku dan kabilah-kabilah Arab Quraisy yang lain untuk memeluk agama Islam. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah perintahkan Rasulullah, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Jadi apa yang Rasulullah buat? Maka Rasulullah pun berdiri di atas bukit Safa. Kita kalau pergi nanti umrah, bila-bila tuan-tuan pergi, ingatlah bila kita sa'i di antara Safa dan Marwah, sampai ke atas bukit Safa, ingatlah ni di sinilah bukit di mana baginda berdiri untuk menyeru kaum kerabatnya untuk memeluk Islam. Apabila Rasulullah SAW naik di atas bukit Safa, baginda pun seru setiap kabilah orang Arab Quraisy dan juga kabilah-kabilah Arab yang berada di Makkah pada ketika itu seru. Bila dipanggil seruan, semua pun pakat berkumpul. Dan Nabi SAW mula-mula sekali baginda cakap, baginda tanya, dia kata, wahai orang Arab, kalau sekiranya aku khabarkan, aku beritakan kepadamu bahawa di balik bukit ini ada sekumpulan tentera yang sedang bersedia untuk menyerang kamu. Bukit ni kalau kita tengok tanah Makkah Al-Mukarramah, Baitullah tu, dia dikelilingi oleh, dia adalah lembah yang dikelilingi oleh bukit. Jadi Rasulullah SAW tanya kepada orang-orang Arab, kalaulah sekiranya aku memberitahu kepadamu bahawa di balik bukit ini, belakang ini, ada tentera yang sedang bersedia untuk menyerang kamu, amusaddiqi ya antum, adakah kamu mempercayai apa yang aku sebutkan? Jadi Rasulullah test dulu, test kepercayaan orang-orang Arab terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban mereka? Mereka kata, ma jarrabna alayka kadhiba qattun.
Kami tak pernah tahu yang engkau ini wahai Muhammad orang yang berdusta. Sebab tu kalau kita lihat dalam sejarah, banyak sejarah yang berlaku, antaranya Hajarul Aswad yang meletakkan kembali setelah terpisah daripada tempatnya. Baginda digelar Al-Amin sebelum dilantik menjadi Rasul. Kerana baginda orang yang dipercayai. Orang Arab tidak pernah meragui kebenaran Nabi SAW dari sudut ucapan dan kata-katanya. Peribadi orang yang benar. Sampaikan bila Rasulullah kata, kalau belakang ni ada tentera dah bersiap sedia nak serang, percaya tidak? Dia kata, kami percaya. Kami tak pernah dengar kau menipu wahai Muhammad. Jadi maka baginda pun SAW menyebutkan, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasul, utusan yang diutuskan oleh Allah kepadamu. Fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid, sesungguhnya aku adalah Rasulullah dan aku membawa kepadamu amaran kepada kamu, nadhir, amaran terhadap azab neraka yang amat berat di akhirat jika kamu tidak beriman. Jadi dah tadi percaya kan. Kemudian bila Rasulullah isytiharkan baginda seorang Rasul membawa pesanan dan amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masa inilah keluarnya Abu Lahab, lalu dikata tabban laka, tabban laka ya Muhammad, alihaza jama'tumuna, alihaza jama'tana, wahai Muhammad, tabban laka. Saya nak terjemah sampai hati kan. Tabban laka, kata kepada Muhammad, rugilah kamu. Tabbun ni antara maksudnya rugi. Rugilah kamu, rosaklah kamu wahai Muhammad, kata Abu Lahab. Adakah kerana ini kamu himpunkan kami pada hari ini? Jadi Abu Lahab marah yang tersangat. Maka dia dicela Nabi SAW. Apabila dia mencela Rasulullah SAW dengan kalimah yang dia sendiri guna untuk mencela Rasulullah, tabban laka tu, Allah guna balik kalimah tersebut untuk mencela Abu Lahab. Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi kalau kita lihat di sini, celaan itu bukanlah dimulakan oleh Nabi, bukanlah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Abu Lahab yang mula dulu. Dia yang melemparkan tomahan, cacian kepada Rasulullah. Maka Allah jawab balik dengan tomahan tersebut dengan lafaz dan kata-kata yang sama yang diucapkan oleh Abu Lahab. Itu sejarah turunnya surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Jadi tuan-tuan boleh ingatlah, nanti bila pergi ke Zulang balik, bila pergi ke umrah ke, bila sa'i di antara Safa dan Marwah sampai Bukit Safa tu tengok, di sinilah cerita penurunan kisah Al-Masad, suratul Masad ataupun suratul Lahab diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lihat kepada ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada. Tabbat ni maksudnya apa? Tabbun. Tabbun. Tabbat bermaksud dia sebenarnya tabbah. Cuma ada ta kat belakang tu sebab dia yada. Dia bahasa Arab ni ada muannas, dia muzakkar dia, tapi asalnya tabbah. Jadi tabbat yada abi lahab wa tab bermaksud, kalau terjemahan di sini, celakalah, rugilah. Bermaksud rugi yang besar. Kalau kita bahasa kita punah. Punah ni biasa orang belah-belah selatan timur kan. Punah saya demo kan. Saya bukan nak tepi kata betul, minta maaf lah kan. Yang mana yang maksud begitu. Walaupun kita mungkin guna perkataan itu tidaklah bermaksud celaan, tetapi dia kadang-kadang kita gunakan. Celakalah kamu ataupun musnahlah kamu. Rosak pokok ni kita katakan. Jadi perkataan begitulah. Saya nak bagi maksud dekat. Kalau saya salah tu minta maaf kasih orang Terengganu, jadi mungkin takut tersilap pembandingan tu, jadi boleh betulkanlah. Tabbat yada abi lahab wa tab, rugilah kamu dan celakalah kedua tangan Abu Lahab. Yada, dua tangan. Dua tangan Abu Lahab Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sebagai kecelakaan dan kerugian yang amat besar. Jadi disebutkan dalam surah ini kedua tangan. Adakah maksudnya dua tangan saja?
Jadi bagaimana pula dengan kepala, badan, kaki dan sebagainya? Jadi para ulama menyebutkan bahawa disebutkan dua tangan dengan maksud keseluruhan diri Abu Lahab itu yang akan menerima seksa dan azab di dalam api neraka. Disebutkan tangan dengan bermaksud badan dan jiwa seluruhnya. Itu biasa kita pun dalam bahasa kita kadang-kadang kita guna juga kan. Semua kaki tangan kan. Kenapa kaki tangannya? Kepala mana kan? Jadi dia kaki tangan tu menunjukkan anggota yang banyak bekerja, yang bergerak, yang melakukan kerja. Jadi kita sebut sebagai wakil lah. Nak sebut semua kepala tangan, kaki tangan, badan, kaki dan sebagainya, dia nolak kan. Jadi dia merujuk kepada contoh ataupun wakil ataupun anggota badan yang banyak melakukan kerja. Jadi apa jua pekerjaan biasanya dilakukan dengan tangan. Maka Allah sebut yada, kedua tangan Abu Lahab. Jadi yang dimaksudkan di sini bukanlah tangan semata-mata, tapi seluruh jiwa dan anggota Abu Lahab itu Allah Subhanahu Wa Taala cela dan sebutkan sebagai kerugian yang amat dahsyat terhadap Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kita tengok dua ni, tabbat, tabbun. Dia bermula dengan tabbat dan berakhir dengan tabbun. Jadi dua ni, tabbat dengan tabba. Apa beza tab? Sebenarnya dia sama je. Tabbat, cuma yang depan tu ada tabbat sebab ada yada. Kalau tak ada yada, ada tabba. Dia mula dengan tabba, tutup dengan tabba. Jadi apa beza tabba yang depan dengan tabba yang belakang? Antara yang dijelaskan oleh para ulama, tabba yang di hadapan tu, celakalah Abu Lahab, itu adalah celaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mencela Abu Lahab atas perbuatannya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tabba yang di belakang adalah memberitahu bahawa Abu Lahab ni akan menghadapi kecelakaan sepanjang hidup dia sampai dia mati. Jadi ulang balik, yang pertama tabbat, yang pertama depan tu ialah nak mencela Abu Lahab atas celaan dia pada ketika itu. Dan tabba yang di belakang adalah bermaksud bahawa Abu Lahab itu memang sepanjang hidup dia akan kekal sebagai seorang kafir, tidak beriman, dan akan mati sebagai seorang yang kafir. Dan itulah yang berlaku. Maka sebagian para ulama kata ayat ini menunjukkan mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, khabar yang Allah berikan kepada Rasulullah bahawa Abu Lahab tidak beriman, dan sememangnya Abu Lahab mati dalam keadaan tidak beriman. Sedangkan pembesar-pembesar Quraisy yang sezaman, yang satu batch dengan dia, seperti Abu Sufyan dan sebagainya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai juga di kalangan pembesar-pembesar Quraisy yang akhirnya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beza tabbat yang depan, iaitu celaan tentang perbuatan Abu Lahab ketika itu, dan tabba yang belakang adalah menunjukkan keseluruhan sepanjang hidup Abu Lahab itu akan terus dalam kekufuran dan mati dalam keadaan kekufuran, dan begitulah yang berlaku. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abu Lahab. Siapakah Abu Lahab? Abu Lahab ataupun namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Salah seorang pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab adalah salah seorang pakcik saudara, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam sejarah, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ramai, tetapi yang sempat berjumpa dengan Rasulullah, yang hidup ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul, ada 4 orang saja. Ada 4 orang sahaja bapa saudara Nabi yang sempat hidup sehingga ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul. Daripada 4 ini, 2 beriman. Bahkan daripada 2 yang beriman tersebut, seorang yang sangat mempertahankan Rasulullah. Yang 2 beriman siapa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. 2 ni pakcik Nabi yang beriman. Hamzah adalah sebaik-baiknya. Hamzah dengan Al-Abbas, sebenarnya Al-Abbas lebih tua daripada Hamzah. Semua daripada anak-anak Abdul Muttalib. Jadi Hamzah walaupun lebih muda, tapi lebih awal Islamnya dan lebih kuat mempertahankan Nabi, sehingga digelar sebagai Asadullah, iaitu singa Allah. Ini gelaran kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Al-Abbas juga pakcik Nabi, beriman kepada Nabi SAW. Seorang lagi pakcik Nabi yang tidak beriman tapi mempertahankan Rasulullah dengan begitu kuat juga ialah
Abu Talib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Tetapi akhirnya tidak beriman juga kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ialah iaitu Abu Lahab, merupakan juga salah seorang daripada pakcik Nabi yang tidak beriman, yang akhirnya mati tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 orang bapa saudara Nabi, 2 beriman, 1 tidak beriman tapi mempertahankan Nabi, dan seorang lagi Abu Lahab yang kita bicarakan dalam surah ini tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tapi sebelum saya baca sikit daripada tafsir ni, tabat yada abi lahab wa tab, maksudnya binasalah tangan Abu Lahab, rugi dan sia-sia sahajalah segala usahanya. Ungkapan ini secara majaz, secara kiasan, membawa maksud pemberitahuan tentang kerugian dan kecelakaan Abu Lahab. Dalam masa yang sama ia juga merupakan satu doa kepada Abu Lahab supaya ditimpa kecelakaan dan kebinasaan. Ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta bendanya dan apa jua yang dia usahakan tidak sedikit pun memberi faedah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik. Abu Lahab ini seorang yang kaya dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat Arab. Maka Abu Lahab ni sebenarnya dia menyangka bahawa maluhu ni harta dia, wa ma kasab, sebagai ulama kata wa ma kasab itu bermaksud kasaba yaksibu, maknanya sesuatu yang dia usahakan. Kasaba ni maksudnya mencari sesuatu yang dia usahakan. Sebagian para ulama kata bermaksud jahuhu, iaitu kemasyhurannya, kedudukannya yang tinggi. Jadi hartanya, kedudukannya, bahkan sebagian para ulama kata bermaksud anak pinaknya tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya, tidak akan dapat menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Tak boleh selamatkan dia. Dalam sebuah riwayat daripada Ibnu Mas'ud disebutkan bahawa Abu Lahab pernah sebut, dia kata dia memang tidak, sejak Rasulullah lahir dia antara orang yang gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Tetapi bila Rasulullah isytiharkan baginda seorang Rasul, dialah orang yang paling kuat menentang. Apabila dia menentang, dia pernah sebut, dia kata kalaulah apa yang Muhammad bawa itu benar, dia pun ada juga mungkin ragu-ragu sikit, dia takut-takut juga kan, takut salah, takut betul apa yang Muhammad bawa, memang betul lah, cuma dia rasa salah kan. Kalaulah apa yang Muhammad bawa itu benar, nanti Allah, bila aku dibangkitkan semula, aku akan tebus diri aku dengan harta dan pangkat dan kedudukan aku. Jadi dia rasa harta dia yang banyak ni akan boleh menyelamatkan dia. Kalau betul lah dakwah dan ajaran Muhammad tu, nanti kalau aku terpaksa dia azab, aku bayar. Jangan risau, aku bayar kan. Guna harta yang dia ada yang banyak tersebut. Jadi Allah jawab balik, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta benda dia, pangkat, kedudukan, anak-anak dia, sikit pun tidak akan boleh memberi faedah kepada dia, tidak boleh menyelamatkannya di hari kiamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kita kena ingat ya. Sebagai peringatan kepada diri kita bahawa harta benda dunia yang kita kumpul tidak akan memberi manfaat kepada kita di akhirat jika tidak digunakan untuk ke jalan yang benar. Kumpul duit banyak-banyak kan, jadi jutawan. Buat apa dia jadi jutawan? Ni nak bayar ni, kalau kena masuk neraka esok bayar lah kan, boleh masuk syurga Allah. Sebut tu pun tuan-tuan dah mula rasa takkan aku Ustaz, sebab kita dah diajar benda tu, kita dah faham. Harta kita tak boleh bayar untuk masuk syurga, tak boleh dengan bayaran, mesti dengan amal soleh. Tapi orang-orang kafir, mereka ada kefahaman yang begini, dan sebagaimana yang berlaku kepada Abu Lahab. Kata tafsir ni, harta bendanya tidak akan dapat menyelamatkannya di akhirat kelak. Segala apa yang diusahakan, keuntungan yang diraih, pangkat, kebesaran, anak pinak, tidak mampu menghalang kebinasaan serta azab Allah Subhanahu wa taala yang pasti menimpanya. Jadi kita harta kita dah faham,
Kalau anak macam mana? Anak boleh tak selamatkan kita? Anak yang soleh, anak yang soleh sahaja yang boleh membantu kita sebelum pun dibangkitkan di akhirat. Jadi kalau anak yang soleh, Nabi sebut iza mata ibnu Adam inqata anhu amalu illa min thalas. Mati anak Adam semua amalan habis kecuali 3 benda, yang di antaranya ialah wa waladun salihun yad'u lah, dan anak soleh yang mendoakannya. Jadi anak soleh boleh bantu, anak yang tak soleh tak ada boleh bantu kita di akhirat. Jadi anak soleh ni bantu kita macam mana? Selepas kita mati, doa, istighfar, dia berdoa dan minta ampun, baca doa Rabbana rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Baca doa tu kerap, hanya anak soleh yang akan baca doa tu. Anak soleh doa pun tak kerti baca. Jadi hati-hati ya, anak-anak kita didiklah sementara kita masih ada nyawa, masih ada anak. Didiklah untuk mereka menjadi anak yang soleh supaya boleh memberikan manfaat kepada kita. Baik. Ini disebabkan perbuatan Abu Lahab yang begitu keras. Kadang-kadang kita mungkin terfikir, kenapa begitu keras Allah mencela Abu Lahab? Kerana dia pun adalah sebenarnya mencela Rasulullah dengan begitu keras di hadapan orang ramai, dan di waktu Rasulullah sedang menyampaikan ajaran. Kita boleh bayang suasana tersebut. Maka begitulah balasan yang dia terima, yang selayaknya dia terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Perlakuan Abu Lahab juga sentiasa menjadi batu penghalang kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan di Mekah. Beliaulah orang yang sentiasa mendustai kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ni tuan-tuan, apa maksud lahab? Lahab bukan lahap. Lahap ni bahasa Melayu kan, makan dengan lahap. Lahab, lahab. Lahbun bermaksud menyala-nyala. Maksudnya kalau saya sebut berseri-seri macam tak padan pula kan. Apa yang menyala? Muka dia. Bukan menyala dengan api. Muka dia ni muka yang putih. Abu Lahab ni adalah wajahnya putih. Putih sampai memang orang kata apa, putih melepak. Sebut berseri baik pula kan, berseri ni baik je. Jadi muka dia putih melepak sampai menyala-nyala. Disebut putih tu sampai, kalau kita jumpa muka orang putih melepak tu kan dia lain daripada orang lain kan. Macam tu lah Abu Lahab. Dan matanya yang tertonjol. Mata dia tu macam disebut juling, sedikit juling dan nampak bulat mata tu. Sampaikan ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, Rasulullah bila baginda seru, baginda akan turun ke pasar-pasar cari berimanlah kepada Allah, beriman kepada Allah. Abu Lahab ikut belakang. Dia follow. Mana Rasulullah pergi, dia ikut. Rasulullah kata beriman kepada Allah, dia duduk belakang, dia kata apa? Itu penipu, dia penipu, dia penipu. Ambil batu dia balik Rasulullah sampai berdarah kaki. Nampak? Bukan mudah-mudah, bukan sikit-sikit perbuatan Abu Lahab ni. Jadi sebab itu kecelaan Allah SWT terhadap Abu Lahab ni sangat besar dan sangat berat. Kerana perbuatan ni bukan hanya pada ketika di Bukit Safa tadi, bahkan memang dia akan sentiasa untuk mencela Nabi SAW. Tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Apakah azab yang Allah sediakan untuk Abu Lahab? Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergelojak. Dan di sini tulis bergejolak. Saya tahu nombor 1 tu kan, bergejolak ke bergelojak kan. Dia tulis kat sini bergejolak. Yang biasa kita baca bergelojak kan. Kegelojak tu jiwa. Tak tahu kan, ada ke api yang bergelojak kan. Wallahu a'lam. Yang penting api yang menjulang-julang, yang marak. Itu adalah azab yang Allah sediakan kepada Abu Lahab. Tuan-tuan, ada satu benda yang saya terlupa nak sebut ya. Kalau kita lihat di awal ayat tadi, tabat yada Abi Lahab. Abu Lahab. Jangan tak tahu beza pula. Abu dengan Abi sama je. Jangan ada yang pandai-pandai tafsir Abu Lahab ni maksud dia begini, Abi Lahab dia begini ya. Sama je. Cuma beza dari sudut i'rab sahaja kan. Majrur dengan marfu' dan sebagainya. Semua satu perkara yang kita nak perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebut Abu Lahab dengan kunyah. Kunyah ni apa dia? Bila saya dah pernah sebut dalam kuliah lalu, kunyah ni Abu, kemudian kita sebut kepada anak kan. Kalau kita nama kita, contohnya nama saya Yusuf,
saya ada anak nama Abdul Fattah, saya Abu Abdul Fattah. Kan? Kalau yang perempuan ada nama anak, contohnya anak nama Fatimah, jadi mak dia Ummu Fatimah. Atau nama anak Abdullah Ummu Abdullah. Jadi Ummu Abu tu namanya kunyah. Kunyah ni tuan-tuan adalah geraran kemuliaan. Bila orang dipanggil dengan kunyah, bermaksud dia adalah panggilan kemuliaan. Kita panggil orang, kalau orang Arab dia panggil ya Aba Abdullah, wahai Abu Abdullah, mana tu panggil tu mesra lah tu. Tu bukan panggil nak gaduh. Kalau dia nak bergaduh, dia marah, dia akan panggil nama. Ini orang Arab. Kalau dia jumpa orang, dia marah, dia takkan panggil wahai Abu Abdullah, dia akan panggil dia ya apa? Ya Jabir. Dia akan panggil nama. Panggil nama tu mana tukang marah. Ini adat orang Arab lah. Cuma hairannya dalam ayat ni Allah memanggil, menyeru Abu Lahab dengan kunyah. Yang sepatutnya gelaran dengan kunyah ni adalah panggilan kemesraan, panggilan kemuliaan. Sedangkan ayat ni adalah ayat celaan. Allah mencela Abu Lahab. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Jadi para ulama bahas. Sepatutnya panggil nama lah. Tabat yada Abdul Uzza. Kan? Marah kan? Marah, cela mesti guna nama. Tapi Allah panggil Abu Lahab. Kenapa? Ada beberapa sebab. Antaranya yang pertama ialah bahawa Abu Lahab ni, nama Abu Lahab ni dia seorang saja. Tak ada orang lain. Dan dia memang dikenali dengan nama Abu Lahab ni. Tak ada orang lain kalau sebut Abdul Uzza orang tak kenal. Orang kenal Abu Lahab. Jadi Allah sebut dengan kunyah kerana untuk nak bagi kenal inilah dia orang, supaya tidak lagi berlaku kesalahan. Mungkin dia, mungkin orang lain. Tak. Inilah dia orang yang Allah SWT cela dalam ayat tersebut. Itu yang pertama. Antara yang lain disebutkan ialah untuk samakan tabat yada Abi Lahab dengan naran zata lahab. Sama. Jadi namanya Lahab, namanya Abu Lahab, azabnya ialah zata lahab. Iaitu api yang menjulang, api yang menyala-nyala. Maknanya sama nama dengan azab yang akan dia terima di akhirat kelak. Satu sudut. Nama dia Abu Lahab. Lahab ni maksudnya menjulang-julang. Api yang menjulang-julang, api yang memancar-mancar. Jadi dan akhirat nanti azab yang Allah sediakan untuk dia ialah naran zata lahab. Sama lahab-lahab kan. Jadi nama dia itu juga adalah sama dengan azab yang akan dia terima di akhirat kelak, iaitu api yang menjulang-julang. Ayat ini memberi pengertian bahawa Abu Lahab akan dihumban ke dalam api neraka Jahannam yang marak untuk membakar kulit-kulit manusia yang kafir. Ini adalah azab yang Allah sediakan kepada Abu Lahab. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tak cukup dengan Abu Lahab sebagai orang yang menyerang, melawan, menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, isterinya juga join the group. Kan? Masuk juga kan, team up dengan suaminya. Minta maaf bahasa saya bagi tuan. Iaitu isterinya bernama wa mraatuhu. Jadi ayat yang keempat sebut tentang isteri Abu Lahab. Wa mraatuhu, dan wanitanya, iaitu isterinya wa mraatuhu hammalatal hatab. Siapakah isteri Abu Lahab? Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah isteri Abu Lahab, ataupun namanya Arwa binti Harb. Itulah nama isteri Abu Lahab. Jadi tak cukup dengan Abu Lahab sebagai orang yang selalu tentang dakwah Nabi SAW. Ummu Jamil pun juga ada share yang agak besar dalam menentang dakwah Nabi. Apa yang dia buat? Ummu Jamil ni macam-macam. Jadi Allah sebut azab Ummu Jamil. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Dan isterinya yang membawa kayu bakar. Apa maksud membawa kayu bakar? Di sini ada dua pandangan oleh para ulama. Pertama, membawa kayu bakar bermaksud Ummu Jamil ni antara kerja dia suka bawa duri-duri, kayu-kayu yang berduri, dia akan letak dekat jalan Nabi lalu. Mana Rasulullah lalu, dia akan atur duri. Kita mungkin ingat takkan Rasulullah tak nampak, zaman tu tak ada lampu jalan tuan-tuan.
Tak ada lampu jalan. Zaman tu mana ada lampu terang-terang macam kita ni. Kalau dah malam-malam lah. Sebab tu para sahabat Nabi mereka tidur awal. Lepas isyak tu dah selesai. Tak ada apa lagi dah nak dibahaskan, nak dibincang. Kita lepas isyak malam baru bermula kan. Jadi mereka gelap. Jadi dia letakkan susun kayu-kayu berduri tu bila Rasulullah keluar, terutama sekali solat isyak, solat subuh, dia disangka Rasulullah akan pijak dan akan mencederakan Nabi SAW. Ini kerja dia. Dia suka buat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian para ulama kata bawa kayu bakar ni, kayu api ni, bermaksud seseorang yang suka mengadu domba, menyebarkan fitnah dan melaga-lagakan di antara orang lain dengan fitnah yang dia buat. Dan itulah yang dilakukan oleh Ummu Jamil. Dia menyebarkan fitnah. Dia menyebarkan fitnah terhadap Nabi, dia menyebarkan fitnah terhadap dakwah dan juga risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dua-dua ni sama je lah. Dua-dua ni dia buat. Tak cukup dengan letak kayu berduri di jalan Nabi, dan juga dia juga menyebarkan fitnah terhadap orang lain dan juga terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebut wa imra'atuhu hammalatal hatab. Apa azab dia? Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha, jid ni leher. Di lehernya terdapat tali daripada sabut. Ini adalah azab yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada Ummu Jamil, isteri Abu Lahab. Apa maksudnya? Ditali di leher Ummu Jamil di akhirat kelak di dalam neraka. Dah dalam neraka kan? Allah sediakan pula dekat leher ni satu kalung macam gelang yang diperbuat daripada sabut. Sabut ni bukan sabut kelapa lah. Kalau kita mungkin daripada macam pelepah tamar yang bersabut tu, dibuat sebagai gelang, letak dekat lehernya. Apa tujuannya? Supaya bila dimasuk ke dalam api neraka, menyala di lehernya. Tuan boleh bayangkan kan? Jangan try kat rumah. Don't try this at home. Balik rumah cari sabut, pintar, buat kalung pakai. Lepas tu cucu api. Jangan tuan-tuan. Jangan. Jadi begitulah azabnya. Maknanya tak cukup duduk dalam neraka tu, bahkan di lehernya itu ada gelang, ada kalung daripada sabut yang mana akan sentiasa menyala, membakar mukanya, membakar dirinya sebagai satu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah sebab azab tersebut dilakukan dalam bentuk kalung? Sebagai para ulama menyebutkan bahawa kerana Ummu Jamil ni dia ada satu kalung emas yang besar. Dia ada kalung emas, dan dia kata dia sanggup gadai kalung emas yang dia ada tu untuk membiayai kerja-kerja dia melawan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan sekadar dengan mulut, bukan sekadar dia buat, harta yang dia ada, emas yang dia ada pun jual, sanggup jual untuk biaya, untuk mendanai kan, bahasa moden kita kan, untuk menjadi sebagai modal, bukan untuk meniaga, modal untuk dia melawan dan juga menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka azabnya di akhirat juga seperti yang dia lakukan di dunia. Maka disediakan baginya kalung ataupun tali dibuat daripada sabut. Bukanlah sabut macam sabut dunia, sabut akhirat dia bukan macam sabut dunia, tapi kita nak bagi faham supaya dia sentiasa menyala dan membakar Ummu Jamil disebabkan perbuatan yang dia lakukan. Dan juga kalau kita lihat antara sebab azab itu juga bukan disebabkan kalung itu saja, bahkan orang yang mengadu domba, orang yang menyebarkan fitnah ni dibuat dengan lidah, dengan mulut, dengan kata-kata. Maka api tu dinyalakan dekat dengan mulut tu, bagi terbakar mulut dan lidah yang digunakan untuk mencetuskan kemarahan dan juga mencetuskan fitnah terhadap Nabi juga kepada orang-orang lain. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu adalah surahnya, surah Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab, sehingga akhir menceritakan kepada kita tentang perbuatan Abu Lahab yang menentang dakwah Nabi dan juga perbuatan isterinya Ummu Jamil yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika turunnya surah Al-Masad ini, turun surah Al-Masad ni, dan surah ni sampai ke pengetahuan Ummu Jamil. Sebenarnya Abu Lahab sampai kepada surah ni, dan Ummu Jamil isinya pun sampai kepada surah ni. Bila Ummu Jamil dengar ayat-ayat yang turun oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang suaminya Abu Lahab dan dia Ummu Jamil, dia marah.
sangat marah, melahap-lahap marahnya. Lalu dia pun cari Rasulullah. Dia pergi cari terus. Dia pergi cari Rasulullah dengan membawa seketul batu. Ini nak hempap di atas kepala Nabi. Dia marah ni. Lalu dia pergi ke masjid. Pergi ke tempat Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ke masjid, dia nampak Abu Bakar. Dia nampak Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ketika itu duduk dengan Nabi. Tetapi dia kata, wahai Abu Bakar, mana kawanmu Muhammad? Dia tak nampak Rasulullah. Tak nampak. Mana kawanmu wahai Abu Bakar? Mana sahabatmu Muhammad? Dia kata. Kenapa dia menulis syair untuk mencela-ku? Dia ingat yang turun tu adalah syair sebab dia tak percaya tentang wahyu. Maka Abu Bakar As-Siddiq bercakap, dia tidak menulis syair, tidak mencela-mu. Abu Bakar diam je lah kan. Lalu dia kata, kalau aku jumpa, dia tukar Nabi Muhammad, dia tukar nama Muhammad bermaksud apa? Yang terpuji. Muhammad Hamdun, Hamidah Alhamdu. Dia tukar nama Rasulullah jadi Muzammam. Zammun maksudnya yang keji, yang tercela. Pandai dia tukar nama Rasulullah tu. Marah ni, kira marah, bawa batu, tak cukup bawa batu lagi kan. Tukar nama Rasulullah, ya Muzammam dia kata. Mana Muzammam dia panggil? Qabbahallahu wajhah. Jadi dia panggil Rasulullah, tak jumpa. Maka dia pun mengomel-ngomel, tak jumpa. Dia kata tak jumpa Rasulullah. Dia kata kalau aku jumpa, aku hampak batu ni. Dia pun balik. Bila dia balik, maka Abu Bakar pun tengok Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah engkau berada di sisiku? Dia kata, ya, Allah telah menghijab pandangannya daripada melihatku. Jadi dia tak nampak Rasulullah duduk sebelah dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatan Ummu Jamil yang ingin mencela dan menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi itulah sikit sebanyak tentang surah Al-Lahab ataupun suratul Masad. Moga kita mengambil pengajaran daripadanya. Moga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ada soalan ke? Dah masuk isyak ke? Seminit lagi. Awal habis kita kelas habis awal lah ni. Ada 4 minit lagi. Ada soalan ke? Saya nak sebut satu benda lah kan, surah Al-Masad ni. Antara khasiat, anda taklah tuan-tuan bisa dengar ataupun tidak saya sebut supaya untuk memberikan pemahaman yang walaupun tak ada orang tanya, tapi kalau ada orang tanya lebih baiklah. Ada orang gunakan dan baca surah Al-Masad ni dengan beberapa manfaat yang lain. Walaupun tak disebutkan dalam hadis tentang fadilat tertentu, tapi ada orang, saya pun pernah diajar jugalah, orang kata baca surah Al-Masad untuk apa? Siapa tahu? Untuk menghentikan darah. Menghentikan darah. Kita kalau terpotong tangan kan, potong jari dengan pisau, jadi baca surah Al-Masad dengan sempurna, tekan dan tiup di tempat yang luka. Ini ada orang bagi petua kat saya sendiri dah buat, memang mujarab lah. Cuma kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Bukan selalu kan. Banyak kalinya jadi. Baik. Mungkin setengah orang bila saya dengar, tak tahu ni rakaman takut ada orang dengar, dia kata, apa ustaz ni ajar benda pelik-pelik kat orang kan. Saya tak ajar benda pelik-pelik. Dia sebenarnya, dia memang tidak ada hadis, tidak ada satu riwayat yang menyebutkan tentang manfaat tersebut. Cuma dia adalah tajrubah. Apa maksud tajrubah? Maksudnya pengalaman. Pengalaman orang yang pernah beramal dan buat menggunakan ayat tersebut untuk menyembuhkan luka. Saya tidak ada masalah sama sekali di situ, tidak ada halangan. Tidak ada halangan sama sekali dalam bab ini untuk kita menggunakannya, sebab bukan tujuan untuk mensyirikkan Allah, bukan tujuan untuk kekotoran dan sebagainya, tapi untuk menghalang luka. Jadi siapa-siapa yang lepas ni boleh cubalah kan. Kalau kuat iman tu, percaya, dia jadilah kan. Kalau ragu-ragu tak jadilah kan. Ikut keadaan masing-masing tuan. Saya buat memang alhamdulillah berkesan. Cuma ada satu amalan yang sesat. Yang ni yang saya nak sebut. Tadi yang guna untuk luka tadi, insyaAllah boleh digunakan, tak ada masalah. Kalau orang tanya mana hadis, memang tak ada hadis lah. Jadi apa asal usul sandarannya ialah tajrubah, maksudnya eksperimen, pengalaman orang-orang yang pernah menggunakan ayat Quran untuk kesembuhan, dan tak ada masalah. Sebenarnya banyak ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat jampi, di samping ada yang disebutkan dalam hadis tentang manfaat dia, ada kebanyakannya ayat-ayat Al-Quran
adalah daripada pengalaman orang yang pernah membacanya dan juga merawat orang-orang yang sakit dan sembuh daripada penyakit tersebut dengan ayat-ayat yang tertentu. Jadi tidak ada masalah jika berdasarkan kepada pengalaman. Walaupun dalam bab ni saya pasti ada di sana ramai ada pandangan kata tak boleh dan sebagainya, tapi pada pandangan saya tidak ada masalah jika ada pengalaman-pengalaman untuk tujuan perubatan, untuk tujuan kebaikan, yang bukan untuk kekotoran, bukan untuk syirik dan sebagainya, tidak ada masalah. Cuma ada satu benda yang pernah saya dengar sendiri, ini daripada seseorang, saya sebut ni bukan tuan-tuan buat untuk hati-hati, kalau terdengar jangan buatlah. Ada setengah orang dia menggunakan surah Al-Masad ni dalam proses memandikan jenazah. Apabila jenazah tersebut, antaranya bila kita menekan kan untuk keluarkan segala najis yang ada dalam perut tu, dia kadang-kadang tak berhenti-henti najis tu keluar kan, tekan keluar. Ada setengah keadaan tu macam itulah, setengah orang tak ada apa-apa hal kan, tak ada masalah. Jadi dia ceritanya orang ni, dia ni memang tukang jenazah, dia jumpa dengan arwah ayah saya, dia sembang, saya dengar, saya duduk kat situ, saya dengar. Dia kata, "Ustaz," dia kata, "saya kalau mandikan jenazah Ustaz, kalau tekan tu, kalau orang sebelah gerik mengorok kan, tekan tu untuk keluar tak berhenti, saya baca surah Tabbat Yada," dia kata. Jadi arwah saya tanyalah, baca macam mana? Dia baca macam ni, dia kata, "Tabbat Yada Abi Lahab wa tab tab." Aduh, ayat tu yang saya nak sebut kan. Dia ada kaedah baca dia yang pelik. Dia bukan Tabbat Yada Abi Lahab wa tab baca macam elok, sempurna makhraj dan waqaf ibtidak, tak. Tab tekan kat situ, insya-Allah dia berhenti lah ustaz. Dia ajar ayah saya tu, dia bukan ustaz kan. Terus dia kena kan, ayat arwah yang saya kata apa, kau jangan nak buat sampai ni kan, itu salah tu. Jadi apa jua kaifiat kita guna ayat Quran, tuan-tuan kena ingat kaedah ni ya. Kalau ada orang ajar kita satu-satu amalan untuk rawatan, untuk sebagainya, menggunakan ayat Quran dengan bacaan yang salah, bacaan caranya yang salah, ataupun berhenti dan bermulanya yang salah, jangan buat. Macam tadilah, Tabbat Yada Abi Lahab wa tab. Mana ada dalam Quran macam tu? Jadi jangan buat kan. Jangan pula nanti tuan buat, saya tak tanggung. Salah. Ini adalah satu cara yang salah. Kalau kita nak menggunakan ayat Quran sebagai jampi, sebagai merawat, bacalah dengan betul makhraj hurufnya, waqafnya, ibtidaknya, sebagaimana dalam Al-Quran. Sama juga Al-Fatihah ke Al-Falaq, An-Nas, kita nak baca untuk merawat diri kita, untuk menjapi, untuk sebagai zikir, bacalah dengan tajwid dan makhraj yang sempurna. Saya ulang balik, jika ada yang memberikan petua baca ayat sekian, dia kata baca cuma kena baca macam ni, jangan baca macam lain. Dan yang baca yang macam ni tu salah. Dia berhenti tempat-tempat yang tak sepatutnya ke, ataupun dia ubah kalimah ke, rubah baris ke, jangan sesekali dilakukan, kerana boleh membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai peringatan dari saya lah. Mudah-mudahan kita memberi manfaat kepada semua orang. Wallahu taala alam. Jadi jika tidak ada soalan, saya berhenti di situ, dan kita sudahi dengan sedikit bacaan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazzal. Allahumma 'azma raghbatina fihi waj'alhu nuran li basarina, shifaan li sadrina wa zahaban li hammina wa ghammina wa huznina. Allahumma zayyin bihi lisanana wa jammil bihi wajhana wa qawwihi jasadana wa thaqil bihi mizanana warzuqna tilawatahu ala ta'atika ana al-laili wa atraf an-nahar wahsunna ma'an nabi Muhammadin wa alihi al-akhyar. Ya Allah, Engkau turunkan Al-Quran membawa kebenaran, bahkan kerana kebenaran jugalah ia turun. Ya Allah, tingkatkan kecenderungan kami untuk membacanya. Jadikan Al-Quran bagi kami penyelah pandangan, penyembuh jiwa, pengubat duka dara yang menghapuskan kesedihan dan rasa duka cita. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran basahan lidah kami,
kami, penyeri wajah kami, penyegar jasmani kami. Beratkan timbangan amal saleh bagi kami dengan Al-Quran. Kurniakan kepada kami kudrat membaca dan mematuhi suruhan-Mu sepanjang malam dan siang. Himpunkanlah diri kami bersama Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda yang mulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.